masuk kepada tajuk baru, iaitu tajuk apa nama dia? Tajuk ruang. Buka buku teks kamu muka surat 199. So buka buku teks kamu muka surat 199. Okey. So apa yang cikgu nak cikgu akan terangkan. Cikgu terpaksa dekat cikgu kat sekolah sekarang. Terpaksa sentiasa ada mas. Okey. So cuba kamu tengok buku surat 199. So hari ini kita akan masuk tajuk ruang. So yang pertama sekali kita akan mengenali tentang sudut. Apa itu sudut? Apakah itu sudut? So kesenang cerita kamu nak faham, sudut ni terbina. Bila sudut ni terbina? Sudut ni terbina bila mana berlakunya pertemuan antara garisan. Okey, cikgu kongsikan lakar cikgu punya paparan. Okey. Okey. So cuba tengok paparan yang cikgu kongsikan bersama dengan kamu. So hari ini kita akan masuk tajuk ruang dan mula sekali kita akan belajar tentang sudut. So hari ini kita akan masuk tajuk kita panggil sebagai ruang. So kita akan masuk hari ini kita akan belajar tentang sudut. Kenali sudut. Kenali sudut. Apa itu sudut? Sudut ni apa? Apa sudut? Siapa tahu? Siapa boleh tolong bantu cikgu terangkan apa itu sudut? Haziq, Hadif yang ada dalam kita punya kelas, ada siapa-siapa boleh bagi tahu dengan cikgu apa itu sudut? Akasha, apa itu sudut? Okey, sudut ni, apa itu sudut? Sudut adalah sudut dia terbina apabila sudut ni terbina apabila berlakunya pertemuan antara dua garisan. Okey, cikgu lukiskan satu garisan dan satu garisan lagi. Ya. So pertemuan antara nampak ni garisan A dan garisan B. Ya, garisan A dan garisan B dia bertemu. Dia bertemu di satu titik. Ya. Dia bertemu di satu titik. Maka pertemuan antara dua garisan ini di sini kita panggil sudut. Ini yang kita panggil dia sebagai sudut. Sudut ni dia mesti pertemuan antara dua garisan. Kalau garisan tu tak bertemu macam ni. Garisan ni tak bertemu pun. Kamu buatlah lukisan ni panjang sampai mana pun dia tidak akan bertemu. Ya? So dia tidak akan menghasilkan sudut. Tapi sudut bila mana ada berlaku pertemuan antara dua garisan. Okey? Dia berlaku pertemuan di antara dua garisan. Itu kita panggil sudut. Okey, sini sudut, ini pun kita panggil sudut. Asalkan ada je ruang untuk bertemu, maka itu kita panggil sudut. Ya? Ni sudut. Semua ni kita panggil sudut ni. Ni sudut, sudut, sudut. Okey? Cuma hari ini cikgu akan terangkan kepada kamu apakah itu. Kita ada jenis-jenis sudut. Sudut ni secara umum. Tapi kita ada jenis-jenis sudut. Cuba tengok buku teks kamu. Ya? Cuba kamu tengok dalam buku teks kamu. Okey, muka surat 199. Okey, dia cerita sebuah segi empat tepat. Ya? Segi empat tepat ada ruang. Antara dua garisan yang bertemu itu ialah sudut. Okey, itu yang cikgu cakap tadi sudut. Sudut dinamakan sudut tegak. Okey, dalam kes lukisan yang diberikan. Kalau kamu tengok dalam buku teks tu, kalau kamu tengok dalam buku teks tu dia lukis. Ya, gambar yang diberikan adalah lukisan cikgu mungkin tak tepat. Anggaplah ini. Okey, segi empat tepat. Katalah ini sudut, ini adalah segi empat tepat. Segi empat tepat. Ini adalah segi empat tepat. Okey, segi empat tepat. So dia ada garisan. Garisan dia, garisan yang membentuk segi empat tepat. Dan segi empat tepat ni semuanya mesti bertemu lah. Dekat ujung dia ni mesti semua bertemu. Dekat bucu dia tu semua mesti bertemu. Okey.
Tak ada masalah. Miyasara, line slow pun tak ada masalah. Okey. So dekat situ kalau kamu tengok, kamu perasan dia ada lukis dekat antara dua garisan ni dia ada lukis kotak kecil macam tu. Di setiap pertemuan garisan tu dia ada lukis kotak kecil macam tu. Okey. Ini adalah simbol menunjukkan sudut tegak. Ini adalah simbol menunjukkan sudut tegak. Apa itu sudut tegak? Sudut tegak ini adalah 90 darjah. Sudut kita baca dalam unit darjah. Ini simbol unit bagi tu simbol unit bagi sudut. Kita panggil darjah. Unit bagi sudut adalah darjah. Okey. Itu kita panggil sebagai unit sudut. Okey. Sudut tegak, kamu kena faham sudut tegak. Sudut tegak dia adalah sama dengan 90 darjah. Bila berlakunya sudut tegak ni? Bila berlaku sudut tegak ni? Sudut tegak ni berlaku pada sudut tegak ni berlaku pada nilai 90 darjah. Kita nanti akan menggunakan satu alat untuk kita ukur 90 darjah. Untuk ukur sudut. Kita panggil jangka sudut. Okey. Cuba cikgu naikkan ke atas sedikit. Okey, cuba kamu tengok buku teks kamu seterusnya. Okey, kita ada. Kita ada lagi satu kalau kamu tengok. Contoh dia bawa segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi, dia menggunakan sudut tirus. Belum lagi. Okey, dia menggunakan sudut tirus. Okey, sudut tirus ni dia punya sudut adalah lebih kecil daripada sudut 90 darjah. Sudut tirus adalah lebih kecil daripada sudut 90 darjah. Ya? Okey, sudut tirus ni dia adalah sudut yang lebih kecil daripada 90 darjah. Kalau 90 darjah ni maknanya kalau kamu asingkan gambar dia macam ni. Ni sudut 90 darjah. Ini kita panggil sudut 90 darjah. Sudut tirus dia sudut yang lebih kecil. Okey, ini sudut tegak. Tegak ni maknanya 90 darjah lah. Itu sudut tegak. Yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, kita ada yang namanya sudut tirus. Okey, sudut tirus. Ini kita panggil sebagai sudut tirus. Sudut tirus ni berapa? Sudut tirus ni dia adalah kecil daripada 90 darjah. Dia mesti kecil daripada 90 darjah. 40 darjah, 35 darjah, 89 darjah. Selagi dia belum sampai sudut 90 atau tidak lebih daripada sudut 90, kita panggil dia sebagai sudut tirus. Okey, kita panggil dia sebagai sudut tirus. Okey, ini sudut dia. Dia mesti kecil je. Tak besar. Itu kita panggil sebagai sudut tirus. Yang ketiga, kita ada satu sudut lagi, kita panggil sebagai sudut cakah. Yang ketiga, kita ada satu lagi sudut, kita panggil sebagai sudut cakah. Macam mana lah sudut cakah ni? Okey, contoh dia macam ini. Ini kita panggil sebagai sudut cakah. Sudut cakah ni dia mesti lebih besar daripada 90 darjah. Dia tak boleh. Dia mesti lebih besar daripada 90 darjah. Tak maaf. Mesti lebih besar daripada 90 darjah. Itu kita panggil sebagai sudut cakah. Sudut cakah ni dia mesti lebih besar daripada 90 darjah. Sebentar. Kenapa tak sempurna pula ni? Okey, itu kita panggil dia sebagai sudut cakah. Sudut cakah ni dia mesti ada, dia punya sudut mesti lebih besar daripada 90 darjah. Boleh faham tak? Boleh nampak tak beza? Ada apa-apa soalan? Kamu boleh tengok juga dalam buku teks. Ini kita nak cerita pasal sudut je dulu. Kita nak cerita pasal sudut saja dahulu. Okey? Okey, sekejap cikgu tengok. Okey, cikgu akan kongsikan dengan kamu sebentar. Cikgu akan kongsikan dengan
murid-murid video penjelasan tentang sudut, ya. Okey, kita tengok sama-sama, ya. Kita tengok sama-sama. Tab. Okey, share. Okey. Dengar tak? Dengar. Okey. Tengok dulu video ni. Okey. So itu adalah sudut yang kita akan belajar, iaitu sudut cakah, sudut tirus dan sudut tegak. Okey. So cikgu harap kamu faham penerangan cikgu tentang sudut. Ada persoalan tak? Ada tak yang tak faham, yang tak clear? Ada tak yang tak clear tentang sudut ni? Semua faham? Semua faham ke kelas? Faham. Okey. Yang tak faham tolong berbunyi. Yang tak faham tolong bagi tahu. Cikgu tak nak nanti tak faham, kamu simpan pendam sendiri. Tak nak. Ya, bagi tahu. Tak faham, bagi tahu. Okey. Cikgu nak tanya. Dorcas ada tak dalam kelas ni? Tak tahu, cikgu. Tak ada. Kalau cikgu tengok dekat sini, tak ada Dorcas. Dorcas masuk tak kelas-kelas GM yang lain? Tak. Rasanya tak. Tak ada masuk juga? Macam mana kau tahu? Okey. Alright. So cikgu akan kongsi dengan kamu. Paparan tadi. Okey, So faham, sudut tegak. Sudut tegak dia mesti tegak. Dia tegak lah. Maknanya antara dasar tu garisan bawah dengan garisan menenggak ni, dia tegak. Dia tegak betul. Dia macam sesiku. Dia bentuk tegak. Maknanya yang lurus, yang tegak pun lurus. Yang mendatar dengan yang tegak ni, dua-duanya sifatnya adalah tegak. Maknanya dia tak ada condong mana-mana. Dia tegak. Okey, itu kita panggil sebagai sudut tegak. Dan sudut tegak ni kamu kena faham dia 90 darjah. Bila kita kata sudut tegak, cukup untuk kamu faham bahawa sudut dia adalah 90 darjah. Tak payah kamu tanya lagi, cikgu sudut tegak, berapa cikgu sudut dia? Kamu dah tahu, kalau soalan cakap sudut tegak, dia mesti 90 darjah. Kalau dia kata bongkah, dia bagi tahu segi empat sama, segi empat tepat. Bentuk itu kita tahu sendiri bahawa sudut dia mesti 90 darjah. Setiap sudut segi empat tepat dan segi empat tegak, segi empat sama adalah 90 darjah. Setiap bucu dia tu ada sudut dan setiap sudut tu adalah 90 darjah. Barulah dia dipanggil sebagai segi empat tepat ataupun segi empat sama. Okey, sudut tirus. Sudut tirus macam contoh setiap kaki yang membina segitiga. Macam contoh segitiga kaki sama. Contoh segitiga kaki sama. Itu adalah sudut tirus. Itu adalah sudut tirus. Sudut tirus ni dia lebih kecil daripada 90 darjah. Okey, sudut cakah. Sudut cakah ni dia adalah lebih besar daripada 90 darjah. Kamu kena tahu. Sudut cakah ni nilai dia 91. Tu dah kira sudut cakah. Tu dah kira sebagai sudut cakah. Okey. Cuba kita tengok contoh. Okey. Sudut cakah. Tu dia.
Ya, dalam segitiga kaki sama, yang segitiga kaki tak sama. Okey? Sudut cakah. Sudut cakah lebih besar daripada sudut tegak. Kalau kamu tengok muka surat 200, dia ada bagi tahu penjelasan di situ, sudut cakah lebih besar daripada sudut tegak. Dia lebih besar daripada 90 darjah. Okey. Okey, suatu poligon sekata. Bila dikata apakah itu poligon sekata? Poligon sekata ni adalah bentuk yang mana setiap sisi dia sama panjang. Poligon ni, bila kita kata poligon, bentuk yang paling asas bagi poligon adalah segitiga. Bentuk paling asas pada poligon adalah kita panggil dia sebagai segitiga. Yang paling besar, berapa banyak sisi itu bergantung. Ya, dia bergantung pada bilangan sisi yang ada. Okey? So, cuba tengok tu, akar pintar. Suatu poligon sekata ada 6 bucu. Kalau 6 bucu ni kita panggil apa? Kamu dah belajar tu. Waktu tahun 1 cikgu rasa dah belajar dah. Apa kalau 6 sisi? Kita panggil apa? Poligon tu. Kita panggil dia sebagai? Heksagon. Yes, kita Heksagon. panggil dia sebagai heksagon. Itu adalah Heksagon. bilangan maknanya sisi mempunyai 6 sisi. So heksagon ni dia punya unit ataupun dia punya sudut yang membentuk heksagon ni sudut cakah ke, sudut tegak ke ataupun sudut tirus. Sudut tegak. Tegak takkan? Tegak hanya segi 4 aja. Segi 4 je yang boleh buat tegak. Kalau sekata lah, kalau sekata hanya segi 4 aja segi tegak. Sudut Dia membuat cukup cakah. Untuk poligon yang lebih daripada segi 4. Kalau poligon sekata lah, ini kita cerita pasal poligon sekata. Makin besar poligon itu, maka makin besar nilai setiap sudut dalam pembinaan poligon tu. Ya. So kalau segi 4 tepat, segi 4, so sudut dia adalah sudut tegak. Segi 4, sudut dia adalah sudut tegak. Lebih daripada segi 4, poligon yang sekata, ya. Sama ada dia pentagon, dia heksagon, heptagon, oktagon, nonagon dan apa-apa gon sekalipun, ya, kalau dia lebih besar daripada 4 sisi, dia punya nilai sudut dia adalah sudut cakah. Sudut yang membina. Untuk 6 bucu ni adalah sudut cakah. Apa itu sudut cakah? Apa itu sudut cakah? Seorang bagi tahu cikgu, apa itu sudut cakah? Kalau tak, cikgu suruh kamu semua berdiri nanti. Lebih besar. Apa dia Hadif nak cakap tadi? Apa sudut cakah Hadif? Bangun, bagi tahu kelas. Siap bangun macam dalam kelas pula kan. Okay, apa Hadif? darjah. Lebih besar daripada 90 darjah. Okey, ataupun lebih besar daripada sudut tegak. Itu sudut cakah. Ya. Sudut tirus lebih kecil daripada sudut tegak. Tenang je. Ya. Sudut tegak 90 darjah, sudut tirus lebih kecil daripada 90 darjah atau lebih kecil daripada sudut tegak, dan sudut cakah lebih besar daripada sudut tegak atau lebih besar daripada 90 darjah. Tenang. Ya, mudah faham. Ya. Mudah untuk difahami. Okey. So sekarang cuba kamu tengok kamu punya buku teks seterusnya. Okey. Cuba kita tengok. Okey, segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Ya. Ada berapa sudut tirus? Cuba tengok tu muka surat 200. Muka surat 200. Carta segitiga tu. Segitiga sama sisi. Dia ada berapa sudut tirus? Ada berapa sudut tirus? 2. Ada 3 sudut tirus. Ada 3 sudut tirus. Ya? Cuba tengok tu. Yang atas sekali tu.
Kan dia lebih kecil. Semua tu gambar tu. Setiap bucu tu kamu tengok. Setiap bucu tu dia akan menghasilkan sudut. So dia ada 3 sudut. Dan ketiga-tiga sudut tu adalah sudut tirus. Ya, untuk segitiga sama sisi, nilai sudut dia adalah 60 darjah. Ni cikgu bagi tahu awal-awal lah. Ya, memang dia tak ada tulis sini. Tapi cikgu bagi tahu awal, sudut kalau segitiga sama sisi, kita tahu dia ada 3 sudut tirus dan setiap nilai sudut tirus dia adalah sama, 60 darjah. Segitiga sama kaki. Cikgu, suara cikgu pelan sangat. Tak dengar. Pelan ke suara cikgu? Kuat. Kuat. Kuat sangat. Itulah. Dengar Yang perlahan, yang dengar perlahan ni kemungkinan volume kamu yang perlahan kot. Ya? Okey. Okey, segitiga. Yang kedua kita ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki, dia ada 3 juga sudut tirus. Kemungkinan dia ada, tak semestinya dia ada 3 sudut tirus. Ya? Okey. Dia ada, kalau dalam gambar rajah tu, kita cakaplah dia ada 3 sudut tirus. Ya? Segitiga sama kaki. Sama kaki tu maknanya 2 sisi dia sama panjang. So dia ada 3 sudut tirus dan dia ada 2 sisi sama panjang. Segitiga tak sama kaki, dia ada 1 sudut cakah yang paling atas tu. Yang paling atas tu sudut cakah, dia ada 2 sudut tirus dan dia tidak ada sisi sama panjang. Dia ada 3 sisi tak sama panjang. 3 sisi tak sama panjang. Okey, 3 sisi tak sama panjang. Lepas tu, yang ketiga kita ada segitiga bersudut tegak. Dia ada 1 sudut tegak dan dia ada 2 sudut tirus. Okey, boleh faham? Ya? Yeah? Alright. So kena ingat tu, kena tahu tu. Fakta-fakta yang cikgu dah bagi tahu kamu tu. Ya? Yeah? Segitiga sama sisi, dia hanya ada dia ada 3 sudut tirus dan 3 sisi sama panjang. Itu sama sisi. Sama sisi itu maknanya setiap sisi dia sama panjang. Sama sisi maksud dia apa? Kalau kamu buat segitiga tu, setiap segitiga ni sama panjang kaki dia. So sudut dia ni semua sama besar. Semua sudut dia adalah sudut tirus. Ini segitiga sama kaki. Ni segitiga sama sisi. Segitiga sama kaki. Okey, kita ada segitiga sama kaki yang macam ni. Ya. So maknanya yang ini dengan ini sama panjang. So maknanya sudut di sini dan sudut di sini adalah sama. Ya, sudut di sini dan sudut sini adalah sama. Ya. Okey, dan sudut di sini dia lain, dia tak sama. Tapi masih lagi ketiga-tiga dia merupakan 3 sudut tirus. Ya, ketiga-tiganya masih lagi sudut tirus. Okey, lepas tu kita ada segitiga tak sama kaki. Okey, dia buat segitiga tak sama kaki. Okey, segitiga macam ni. Contoh. Okey, so ini kita panggil sudut cakah. Dia ada 1 sudut cakah, sini sudut tirus. Sini semua sudut tirus. 2 sudut tirus, 1 sudut cakah. Ini sama kaki, sama sisi. Ini tak ini sama sisi, ini sama kaki. Dan ini tak sama kaki. Tak sama sisi. Tak sama sisi atau tak sama kaki. Ya. Okey, lagi satu kita panggil sebagai segitiga sudut tegak. Yang ada macam ni, ini kita panggil sebagai segitiga sudut tegak. Nampak je bentuk macam tu, ada bentuk yang tu, yang bentuk segi 4 di bucu tu, itu maknanya sudut tegak. Kalau ada pada segitiga, kita panggil dia sebagai segitiga sudut tegak. Okey, cuba kita tengok. Labelkan dan namakan sudut. Okey, ni tak apa. Alright. Okey, itu bahagian sudut. Ya, itu bahagian sudut. Seterusnya, cikgu akan terangkan kamu apa tentang garis selari. Cuba tengok muka surat 201. Garis selari dan garis serenjang. Tadi kita dah belajar pasal bentuk. Kita dah belajar tentang ruang. Ya, bila pertemuan antara 2 garisan, dia akan menghasilkan sudut. Sekarang kita cerita 2 jenis garisan yang kita akan belajar, iaitu yang pertama garis selari
Yang pertama kita akan belajar juga hari ini garis selari. Oh, minta maaf, jauh sangat pula. Bawah sangat cikgu tulis. Okey, sorry. Okey. Kita akan masuk tentang garis. Ya. So garis kita akan belajar yang pertama apa kita panggil sebagai apa itu garis selari. Dan yang kedua kita akan belajar garis serenjang. Okey, apa itu garis lari dan apa itu garis serenjang? Okey, garis serenjang ni macam kamu sekarang kamu tengok, kamu ada komputer kan? Ada telefon, betul? Masing-masing ada monitor telefon, ada monitor komputer, betul tak? Okey, cikgu ambil contoh. Telefon cikgu ni. Ya, telefon cikgu. Okey, telefon cikgu ni dia dibentuk oleh sisi, ada 4 sisi sebab dia berbentuk 4 segi. Sisi yang atas ni, ya, 1, sisi yang tepi 2, sisi yang bawah 3, sisi yang belah kanan 4. Okey, itu membentukkan dia segi 4. Okey, dan setiap sisi ini sebenarnya adalah garisan. Okey, cuba kamu tengok sisi yang belah kanan kamu dengan sisi yang belah kiri. Sisi yang belah kanan dengan sisi yang belah kiri. Kalau sisi yang belah kanan dan sisi yang belah kiri kamu lekapkan dekat atas kertas dan kamu lukiskan sisi itu, kamu buat garisan dia, kamu akan dapat garisan yang macam ni. Ya, kamu akan dapat garisan dia. Ni sisi belah kanan, ini sisi belah kiri. Ya. Sisi ni, garisan ni, kalau kamu panjangkan dia, panjang, kamu buatlah panjang pun, panjang mana-mana pun, sampai sedaya mana kamu bolehlah, kamu buat. Dia garisan ini dia tidak akan bersilang. Tahu tak bersilang? Bersilang tu maknanya bertemu. Garisan tu dia takkan bertemu, dia takkan bersilang. Ya? Garisan tu dia akan straight aja. Kalau kamu sama ada kamu memanjangkan dia ke atas atau memanjangkan dia garisan tu ke bawah, sama ada cikgu panjangkan garisan itu secara ke atas, cikgu panjangkan macam ni. Belah sini, cikgu panjangkan pula macam ni, belah situ. Ataupun cikgu panjangkan secara membawah, di bawah, cikgu tarik pula yang ini. Macam ni, cikgu tarik yang ini pun macam ni. Kamu tariklah dia sama ada ke atas atau ke bawah, garisan ini tidak akan bertemu. Inilah kita panggil sebagai garis selari. Garis selari ini maknanya garisan yang tidak akan bertemu. Ya, garis selari ini tak semestinya dia sama panjang. Tetapi garis selari ini arah garisan tu dia tidak akan bertemu. Pastikan dia garis lurus lah, bukan garis melengkung. Ni garis lurus. Ni kita cerita pasal garis lurus. Garis lurus yang dia takkan bertemu, itu kita panggil sebagai garis selari. Okey, dan biasanya untuk garis selari ini kita akan letakkan simbol. Apa simbol dia? Okey, kita letak macam tu, itu simbol garis selari. Kita letak anak panah. Sama ada ke atas ke bawah ke, dia tidak akan bertemu. Itu kita panggil dia sebagai garis selari. Ya, so kena ingat garis selari adalah garis yang tidak akan bertemu. Okey, cuba tengok. Okey, macam kamu tengok. Okey, cuba tengok tu. Lihat peta ketinting ini. Jarak tegak antara dua garis yang dilukis sentiasa sama dan tidak bersilang. Itu kita panggil sebagai garis selari. Dia tidak bersilang. Ya, dia tidak bersilang. Itu maknanya garis selari. Ya, garis selari. Kamu tariklah dia tang mana pun ke bawah ke atas ke, dia tidak bertemu. Garisan tidak bertemu, itu kita panggil sebagai garis selari. Sebaliknya, apakah itu garis serenjang? Kita ambil juga telefon tadi. Kamu tengok juga telefon kamu tadi. Ya? Okey. Kamu tengok juga telefon kamu tadi. Okey, cikgu lukiskanlah gambar telefon. Alright, cikgu lukiskan gambar telefon. Contoh.
Ya, kita contoh, katalah gambar telefon macam ni Okey. Ni gambar telefon. Katalah ni gambar telefon kamu. Garisan cikgu lukis ni tak lurus. Tak lurus sangat tapi kamu anggaplah cikgu lukis lurus ya. Okey, katalah ni bentuk telefon kamu. So, mana garis lari? Garis lari ni yang cikgu warnakan anak panah jauh. Ni maknanya selari. Kiri dan kanan selari. Kiri dan kanan selari. Yang atas dengan yang bawah pun selari juga. Ya, yang atas dengan yang bawah pun selari juga. Kenapa banyak sangat semut? Ya, yang atas dengan yang bawah. Yang ini pun selari juga. Ini selari dengan yang ini. Sekejap. Tiba-tiba pula cikgu punya meja dihurungi semut dengan banyaknya. Cikgu pun tak tahu mana datang semut ni. Okey. Bentar Dah lama tak datang sekolah kan. Okey. Itu kita panggil garis lari. Apa itu garis renjang? Telefon ni juga, daripada gambar raja telefon ni juga, kamu boleh tentukan manakah garis renjang. Garis renjang adalah garis yang membentuk antara bucu menegak dengan bucu mendatar. Ini. So kita panggil garisan 1 dan garisan 2 ini sifat dia adalah serenjang. Garisan 1 dan garisan 2 ni adalah sifat dia serenjang. Begitu juga katalah 1, 2, ni 3, ni 4. Garisan 1 dengan garisan 2 adalah serenjang. Garisan 2 dengan garisan 3 pun serenjang juga. Garisan 3 dengan 4 pun adalah serenjang. Garisan 4 dengan 1 pun adalah serenjang. Garisan serenjang, apa kita maksudkan garisan serenjang? Garisan yang bila dia bertemu. Dia bukan sahaja bertemu, tetapi bila dia bertemu, pada titik pertemuan tu dia membentuk sudut tegak. Itu kita panggil garisan serenjang. Garisan serenjang, ingat, garisan serenjang dia mesti melibatkan 2 garisan. Paling tidak mesti melibatkan 2 garisan. Macam tu juga garisan selari. Kita nak kata garisan tu selari, kita mesti bandingkan garisan apa dengan apa yang selari. Okey. Garisan kiri dan kanan selari. Okey. Selari maksud dia apa? Dia tidak akan bertemu. Kita panjangkan ke atas atau panjangkan ke bawah pun dia tidak akan bertemu. Itu garisan selari. Garisan serenjang, garisan yang pertama dengan garisan yang kedua. Dia bertemu dan pertemuan dia membentuk sudut 90 darjah atau sudut tegak. Itu kita panggil sebagai garis serenjang. Okey. Boleh faham tak? Cuba tengok buku teks kamu. Cuba tengok buku teks kamu. Muka surat 201. Dia dah tunjuk dah. Contoh garisan serenjang. Macam contoh. Tengok cerita Ultraman kan? Tengok cerita Ultraman. Kan Ultraman dia selalu fire dia tembak macam tu. Dia buat macam tu. Cak. Sebenarnya dia ajar pada murid-murid. Wahai murid-muridku. Bahawa ini adalah garisan serenjang. Yang dia buat tu. Dia boleh keluar power bila dia serenjang. Tak serenjang dia tak boleh keluar power. Tu Ultraman dululah. Ultraman X tak samalah. Ultraman X dia dah macam Mia pula kan. Tapi dia kena serenjang juga. Biarlah dia bentuk sengit pun tapi antara garisan tu dia bertemu mesti bersudut tegak. Biarlah bentuk dia macam mana pun. Kalau cikgu lukis macam ni garisan tu sengit. Lepas tu garisan yang kedua cikgu lukis macam ni. Tetapi sekiranya persilangan antara dua ni dia membentuk sudut 90 darjah. Ini adalah garisan serenjang. Ini adalah garisan serenjang. Okey, cuba tengok. Cuba tengok muka surat 201. Garisan P tu, yang P tu serenjang ke tak serenjang? P tu. Kelas, respon, tolong respon. Semua tengok. Dia serenjang ke tidak? Serenjang. Okey, serenjang. Q? Tak. Q tu garisan serenjang ke tidak? Tak. Tak. Garisan selari ke tidak? Dia selari ke tidak? Kalau kamu panjangkan garisan tu,
Garisan Q tu, yang Q tu, gambar Q tu, kalau kamu panjangkan, dia akan bertemu ke tidak bertemu tu garisan tu? Okey, cikgu tunjuk contoh tu. Dia akan bertemu sebab satu garisan dia bentuk macam ni. Memang dekat sini kamu mula-mula nampak tak bertemu. Satu lagi macam ni. Tapi kamu nampak tak? Antara dekat sini ni dia akan bertemu tu. Kalau kamu panjangkan lagi garisan tu. Kamu panjangkan lagi ni. Dia bertemu tak? Bertemu. Bertemu. Maka dia bukan garisan selari. Garisan selari ni jarak antara garisan tu mesti sama. Cikgu lukis satu garisan macam ni. Lepas tu cikgu lukis lagi satu garisan macam ni. Jarak dia ni, setiap titik ni, mesti sama ni. Jarak dia sentiasa sama. Dia takkan mengecil. Itu garisan selari. Macam pembaris ni. Pembaris ni. Atas dan bawah dia. Kan semua sama besar. Bila sama besar, dia selari. Kamu tariklah panjang mana pun, dia tetap selari. Ya? Okey? Okey. Garisan R. Gambar R tu, dia dia garisan serenjang ke tidak? R. R tu serenjang ke tidak? Ya. Dia serenjang? Serenjang. Tak serenjang. Mana serenjang abang? Atromen tak pernah buat tangan macam tu abang. Tak oi. Atromen tak ada dah macam ni. Tak ada sengit-sengit macam ni. Tak ada. Dia tegak. Ingat Atromen. Atromen mengajar kamu daripada kecil garisan serenjang. Okey. S. S tu serenjang ke tidak? Tak. Tak. Selari ke tidak? Ya. Ya. Selari. Yay. Bagus. Okey. Ngam. Kamu dah faham konsep selari, serenjang dan juga sudut, cakah, tirus, tegak. So, untuk latihan, why not cikgu kasih kamu sedikit kerja pada hari ini. Kerja yang cikgu akan berikan kepada kamu, kamu boleh tengok dalam buku apa lagi yang kamu ada sayangku? Rasa-rasa buku apa? Sasbadi. Yes, Sasbadis. Okey. Yeah. Cikgu nak buat muka surat muka surat 89 dan 90. Itu je. 89, 90. Siapkan betul? Alright. Okey, buat. Cikgu belum buat lagi tarikh dalam GC Nanti cikgu buat. Cikgu lepas ni ada kelas dengan tahun 5. Dalam pukul, cikgu cuba, dalam pukul 10, cikgu akan buat folder tu. Then, petang nanti kamu hantarlah dalam folder. Jangan hantar sekarang. Boleh? Boleh ke tidak? Boleh. Boleh. Alright, kalau boleh, kita akan jumpa lagi pada besok hari. Besok hari dah tak ada dah. Kita akan jumpa pada minggu depan. Alright? So, ingat latihan yang cikgu berikan kepada kamu, muka surat berapa? 89, 90. Muka surat 89 dan 90. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Terima kasih. Sama-sama.